Datuk Yang Dipertua kerana memberi ruang kepada saya dalam membahas bajet 2010. Tuan Yang Dipertua, aspek penting seperti pendidikan wajar dilihat daripada luar kotak tafsiran yang sempit. Maksud saya, makna kebudayaan bukan sahaja meliputi hal seperti seni persembahan dan konsep seperti yang selalu dipahami. Taksiran yang sering digunakan oleh pemerintah di dalam menentukan jumlah peruntukan kepada bidan berkenaan, di samping tidak menolak aktiviti kebudayaan antara lain meliputi seni persembahan, kebudayaan juga wajar dilihat sebagai medium pendidikan di luar pagar sekolah dan universiti. Mustahil kita bisa mengukur keperluan bagi lapangan seni budaya andai kita tidak menyedari peranan dan fungsi seni budaya itu sendiri. Menetapkan perbelanjaan kebudayaan bukan seperti seorang bapa membeli alat-alat lukisan kepada anak-anak. Malam seribu kali malam, apabila tidak pernah hal kebudayaan dapat ditaksir secara tepat dengan mengambil kira pandangan budayawan untuk kemudiannya menetapkan jumlah yang wajar diperuntukkan dalam bajet setiap tahun. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan dalam bajet tahun hadapan menyebut insentif berjumlah 200 juta ringgit untuk menyokong kegiatan seni budaya. Angka tersebut adalah hampir 3 kali ganda lebih besar selain peruntukan khas yang pernah diberikan oleh bekas Perdana Menteri keempat Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam bajet 2004 yang berjumlah 80.3 juta ringgit. Bezanya jumlah yang pernah diberikan oleh Tun Dr. Mahathir khususnya kepada penggiat seni dan disalurkan terus kepada Perbadan Kemajuan Filem Nasional (FINAS). Kali ini Perdana Menteri tidak mensasarkan kepada golongan ataupun lapangan seni yang khusus, melainkan menyebut beberapa bidang seni seperti seni persembahan dan animasi. Jelas sekali peruntukan khusus itu bukanlah berupa insentif atau grant seperti mana yang pernah dilakukan Dr. Mahathir. Apabila ia disalurkan melalui Bank Simpan Nasional, ringkasnya jumlah itu berbentuk pinjaman bank yang sewajarnya mendapat jaminan ianya perlu dihabiskan untuk tujuan yang disasarkan. Oleh itu, golongan seperti pelakon, pelukis, pengarah kreatif, bahkan pengarah filem sekalipun tidak akan mendapat nikmat langsung daripada peruntukan besar itu. Golongan kreatif ini lazimnya bukan ahli perniagaan. Tumpuan dan fokus mereka adalah kepada daya kreativiti itu sendiri dan bukannya perniagaan. Inilah bezanya peruntukan dengan insentif yang selalu berbentuk gram, seperti mana yang disediakan di kebanyakan negara maju untuk menjana kecemerlangan kebudayaan dan kesenian bangsa mereka. Memanglah hasil bukannya secara langsung, kerana kesenian dan kebudayaan bukannya lapangan teknikal. Adalah salah apabila menganggap soal kebudayaan sama seperti industri membuat kerepek. Misalnya, dan setiap bungkus kerepek akan dapat ditetapkan harga serta untung ruginya. Negara seperti Jepun, Jerman, Belanda, bahkan kini Singapura saban tahun memperuntukkan jumlah grant dan beasiswa yang besar kepada aktivis kebudayaan bagi menjalankan kegiatan mereka, termasuk membuat kajian lawatan dan menyertai aktiviti di seluruh dunia. Juga menganjurkan program kebudayaan dan kesenian yang berprestij seperti pameran lukisan antarabangsa ataupun Biennale. Peserta atau festival filem yang jauh dihormati berbanding festival filem Kuala Lumpur sekalipun. Tuan Yang Dipertua, di Asia kini pegiat filem yang lebih serius lebih tertumpu kepada festival filem Busan di Korea Selatan. Selain bangkitnya kota Singapura yang bercita-cita menjadi hak kesenian Asia Tenggara. Bayangkan,
melalui Muzium Seni Republik itu menerbitkan sebuah buku lengkap mengenai pelukis agung Indonesia dekad 50-an. Afendi, sedangkan Afendi bukanlah pelukis asal Republik negara tersebut. Saban tahun jutaan ringgit mengalir ke Singapura daripada Sri Lelungan karya seni lukis daripada mana-mana besar pelukis Asia Tenggara. Malah karya milik Latif Muhyiddin juga terjual di sana. Sekali lagi, apa peranan kita? Apa peranan agensi kerajaan seperti Balai Seni Lukis Negara, Istana Budaya Negara, malah Dewan Filharmonik milik Petronas yang memberi gaji yang besar kepada pemuzik ataupun konduktor dari luar negara? Saya juga mahu menggunakan kesempatan ini untuk menyarankan kepada pihak kerajaan dan agensi yang berkenaan agak menyemak semula tahap pencapaian Festival Filem Kuala Lumpur FFKL yang dianjurkan agar ianya tidak hanya dilihat seperti melepas batuk di tangga sehingga gagal mendapat pengiktirafan maupun perhatian sewajarnya di peringkat antarabangsa. Tuan Yang di-Pertua, persoalan ini terpaksa saya sebut dengan jelas kerana aspek pembangunan kebudayaan tidak pernah dapat dilihat dengan betul dan jelas oleh kerajaan. Seketika kerajaan meletakkan hal budaya sebagai industri, barangkali sama tahapnya industri krepek. Kadang ia dikategorikan pula sebagai aspek tradisi, sehingga seni moden dan kontemporari menjadi seperti tidak bermakna. Yang gagal dilihat sejak mula ialah kebudayaan sebagai wadah pendidikan umum. Seperti yang saya sebutkan tadi, ianya bergerak di luar pagar sekolah dan universiti. Terasa saban tahun bajet kebudayaan juga tertumpu kepada pembangunan prasarana. Apakah dengan prasarana baru bermakna kegiatan seni budaya dapat dibugar? Mengapa kerajaan tidak pernah terfikir untuk menggunakan semula premis sedia ada termasuk bangunan koloni di Kuala Lumpur sebagai pusat kegiatan seni budaya? Kita lihat bagaimana bekas bangunan Balai Seni Lukis Negara yang dahulunya Hotel Majestic hanya menunggu masa untuk dihancurkan dan diganti dengan bangunan baru. Ini sama sekali bukanlah langkah yang bijak. Kita tidak lupa betapa kecurangan paling besar dalam sejarah bidang kreativiti pernah kita saksikan apabila projek yang dikenali sebagai E-Village di Dengkil yang menelan belanja 3 bilion ringgit yang sepatut siap sepenuhnya 2 tahun yang lalu telah gagal sepenuhnya. Tapak projek itu kini tidak ubah seperti padan jarak padan terkuku. Ini semua membuktikan bahawa prasarana baru bukanlah jaminan bahawa kegiatan seni budaya dapat dibugar. Tuan Yang di-Pertua, di sini juga saya ingin menyentuh rintihan rakyat di kawasan berkenaan dengan nasib mahasiswa kita yang berada di Padang yang pulang ke negeri masing-masing untuk menyambung pengajian. Ada di antara mereka terpaksa menyambung ke semester 1 daripada semester 3. Lebih menyedihkan, kerajaan melalui Perbadanan Tabung Pengajian Tinggi memberi pinjaman yang tak mencukupi untuk menampung pengajian mereka. Saya harap pihak kementerian dapat menjelaskan perkara ini dan menyiasat perkara ini. Barangkali itulah keikhlasan kerajaan sering diragui dan dipertikaikan. Bayangkan kes pertuduhan kepada bekas KSU baru-baru ini. Saban tahu bukan sahaja menteri yang terbeliak mata melihat angka peruntukan kepada kementerian masing-masing, tetapi nampaknya KSU juga akan tersenyum sambil mengira-ngira jumlah tersebut. Tan Sri Yang di-Pertua, laporan Ketua Audit Negara tahun lalu membuktikan bagaimana satu projek yang tak kalah besar bernilai 40 juta ringgit diluluskan dengan boleh menimbulkan keraguan. Memetik laporan berkenaan ia melibatkan 2 buah van untuk tujuan siaran luar ataupun dengan izin Outstanding Broadcasting Ban untuk kegunaan RTN di Kuching, Sarawak selain di Alor-Star Kedah. Yang dipersoalkan oleh pihak audit ialah bagaimana tender yang diberikan kepada anak syarikat kerajaan sendiri
iaitu bernama System and Solution Advisor Sdn Bhd ataupun BESA tidak memiliki perjanjian rasmi sehingga mendedahkan kerajaan kepada risiko kerugian. Bayangkan bagaimana surat setuju terima SST kepada van berkenaan tidak memiliki sekurang-kurangnya 18 perkara perlu, termasuk insurans, bon penyelenggaraan dan harta intelek, mengikut peruntukan standard yang disyorkan oleh Ganduat Garis Panduan Perjanjian Kerajaan. Hanya 6 yang dipenuhi berbanding 24 perkara keseluruhannya. Bukan satu kes